السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita, yang mana kita telah berhenti PKP pun tak habis hari ni. Syukur kita pada Allah SWT dapat kembali semula mengimarahkan rumah Allah SWT, yang mana dalam tempoh baru ni kita sama-sama menghidupkan rumah kita masing-masing. Sebab orang mukmin ni rumah dia, rumah Allah Ta'ala, tempat utama dia. Adapun pejabat, kedai, pasar, itu Allah untuk keperluan dia. Jadi kita berhenti baru ni habis bab riak baru ni. Kita masuk muka surat 33, Mukjizat dan Karamah. Mukjizat dan Karamah. Qala al-Imam Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Wal ayatu thabitatun lil anbiya'i wal karamatu lil awliya'i haqqun. Wa amma allati takunu li'a'da'ihi مثل إبليس وفرعون والدجال فيما روي الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجاتهم، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا وكله جائز ممكن. Ini bab mukjizat, karamat dan juga istidraj. Ayat-ayat itu ataupun mukjizat itu sabit kepada para nabi berlaku. Begitu juga karamat, kemuliaan yang Allah SWT nak bagi kepada wali-wali dia, orang-orang dekat dengan dia tu, itu adalah benar, tidak boleh diingkari. Jadi pertama sekali kita tengok di sini Imam Abu Hanifah dia kata al-ayat, tanda-tanda. Ataupun dalam bahasa kita gak mukjizat lah. Jadi bahasa Melayu dah mukjizat. Mukjizat ni mana benda yang melemahkan, asal mana dia. Mana yang Allah SWT telah mengurniakan kepada para nabi sesuatu benda yang melemahkan orang yang menentang mereka tu nak lawan nabi. Jadi dalam istilah Al-Quran, Allah SWT sebut ayat. Cuma ayat dalam bahasa Melayu kita ni macam-macam lah. Ayat kerja, ayat nama, ayat seru. Tapi ayat dalam bahasa Arab ataupun dalam penggunaan Al-Quran, ayat ni dia banyak makna. Banyak makna. Yang pertama sekali ayat Allah Ta'ala lah. Maknanya Al-Quran tu kita kata ayat. Hadis Nabi, hadis. Ayat tu maknanya sepotong wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW. Itu panggil ayat. Jadi ayat dihimpun-himpun ayat tu dengan dalam keadaan yang cukup tersusun, rapi, kukuh, apa semua tu, dia membentuk satu surah.
Jadi ayat tu juzuk daripada surah. Satu lagi makna ayat ni, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya kita tengok di langit, di bumi ni, kejadian-kejadian yang mana tidak ada manusia yang dakwa dia buat. Dia boleh mengatur, tak ada siapa berani. Dan orang jahiliah, orang musyrik Mekah pun mengaku tentang kejadian bumi, kejadian langit ni semua di bawah kuasa Allah Ta'ala. Jadi langit, bumi, pertukaran siang malam, manusia dapat berlayar di lautan dengan ada kapal tu, itu semua adalah ayat. Allah SWT kata, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka itu tanda-tanda kami fil afaq, di segenap pelosok alam ini, atas alam ulwi, bawah alam sufli, wa fi anfusikum, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum, pada diri kamu sendiri. Pada diri kita ni ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Di mana Allah SWT cipta pada manusia ni benda-benda yang ajaib. Tapak tangan, cak jari. Yang mana ini pengenalan daripada dulu lagi. Bila manusia dapat menemui rahsia, bila mana manusia dapat mengkaji tentang tubuh dia sendiri ni, didapati masing-masing manusia ni dia mempunyai cak jari yang berlainan, tak serupa. Maka sebab itulah IC kita tu dia ada cak jari. Itu pengenalan. Maknanya tidak ada manusia yang dapat mencipta cak jari. Lepas tu manusia tu sendiri dalam keadaan berjuta-juta, tak tahulah lan ini apa juta ada. Satu masa seorang pun tidak mempunyai cak jari yang sama. Tak boleh nak copy. Itu Allah SWT buat dah. Tu tak masuk dalil lagi tu. DNA. DNA. Semua makhluk dia ada DNA dia, pengenalan diri dia. Cuma gagal pun dia kata tak ada DNA. Bagaimana tak tahu. Masa tu tak timbul lagi DNA tu macam mana. Ada orang kata Nabi ni dia tak ada DNA. Sebab dia daripada cahaya. Jadi nak ada DNA ni, DNA tu ada, nak boleh tahu tu. Ni DNA siapa, dia mestilah ada air liu, kuku, rambut, bekas sentuhan. Jadi kena munasabah lah. Jadi ayat tu maknanya tanda kebesaran Allah. Dua dah makna ayat. Ayat Al-Quran, mana ayat-ayat langit ni, ayat-ayat di alam semesta. Jadi dua ayat ni orang panggil, ayat yang pertama ayat matlu, ayat Quran yang kita baca. Ayat yang ada di sekitar kita ni, bukti kebesaran Allah Ta'ala, itu panggil ayat manzurah. Dan satu lagi ayat ni, nak di sini, Imam Abu Hanifah sebut sini, ayat ni maknanya mukjizat lah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tidak ada seorang pun rasul dia dapat membawa bukti dia tu nabi mukjizat melainkan diizinkan oleh Allah Taala. Pada nabi ni Allah SWT berikan mukjizat. Mukjizat ni apa? Benda yang mencari adab. Tak serupa. Api tidak dapat membakar Nabi Ibrahim. Pisau tidak dapat melukakan Nabi Ismail. Allah SWT kurniakan kepada Nabi Musa tongkat yang bertukar menjadi ular. Tangan dia tu mengeluarkan cahaya. Tongkat ni Nabi Musa pukul pada batu tu, maka terpecahlah, tubiklah, memancarlah 12 mata air. Tongkat ni juga Nabi Musa pukul laut, maka terbelahlah laut. Nabi Musa dapat melalui menyeberangi ke seberang sana tu. Jadi ini mukjizat. Keluar daripada batu unta, mukjizat Nabi Saleh. Jadi mukjizat-mukjizat ni Allah Taala kata
Tidak ada kuasa pada Nabi ni buat mari. Melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Sebab itulah Nabi ni, walaupun dia ada mukjizat, dia tak buat sihir. Sikit-sikit tunjuk mukjizat. Dia tak buat sihir. Macam Nabi Musa. Nabi Musa tu, walaupun Allah Ta'ala telah beritahu pada dia, capuk tukak kamu tu dia akan jadi ular. Jadi Nabi Musa tak guna apa-apa pada tu. Bila berhadapan dengan Fir'aun tu, dengan ahli-ahli sihir Fir'aun, dalam keadaan ramai ahli sihir ni, lepas tu tali-tali yang dilemparkan oleh ahli sihir ni menjadi ular, Nabi Musa mari rasa gerung mata. Baru Allah Ta'ala wahyukan campur tongkat kamu. Barulah Nabi Musa buat campur ke tongkat dia. Sebelum pada tu tak ada. Sebab apa? Sebab keimanan Nabi Musa kepada Allah. Dia tak nampak pada tongkat. Jadi mukjizat ataupun ayat ni benda yang Allah SWT berikan kepada Nabi, tunjukkan kepada Nabi mengikut kehendak dia, izin dia. Nabi SAW kita sendiri pun dia nak tunjuk mukjizat dia. Mukjizat dia lah, mukjizat Nabi ni dia dua. Mukjizat Al-Quran, mukjizat ma'nawi, satu lagi mukjizat hissi. Mukjizat hissi ni seperti Nabi Musa lah, tukar. Ada tukar Nabi Isa tu dapat menyembuhkan orang sakit, kusta apa semua tu. Jadi Nabi SAW ni ada juga Allah Ta'ala berikan kepada Nabi mukjizat ni lah. Tunjuk pada bulan terbelah dua, keluar air daripada jari Nabi. Jadi hak ni Nabi tak guna buat sihir. Nabi nak tunjuk tu pun Nabi minta dengan Allah Ta'ala. Jadi balik kepada pembicaraan kita ni, wal ayat, tanda-tanda yang ni mukjizat. Jadi sebab itulah kalau kita kemudian ni dia akan kata mukjizat. Dia akan kata mukjizat. Tapi dalam istilah dalam Al-Quran, istilah kitab terdahulu ni dia guna ayat. Ayat. Jadi benda ni sabit pada para Nabi. Maknanya benda-benda yang mencari adab ini berlaku kepada Nabi ketika mana Nabi itu dia mendakwa dia Nabi daripada pihak Allah SWT. Dan bila ada orang tolak, mencabar cabar Nabi. Wah, mari bukti baru kami nak beriman. Jadi orang-orang yang engkar pada Nabi dulu, bila mana Nabi mengajak mereka kepada beriman mentauhidkan Allah SWT, sembah Allah Ta'ala sahaja, mereka ni cabar Nabi. Mana bukti kamu ni sebagai Nabi? Kalau kamu tahu mari bukti, kami tak akan beriman. Jadi itu sikap orang yang angkuh. Jadi nak pada mukjizat dulu baru nak beriman. Tapi bila mukjizat lagi tak beriman. Jadi mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi ni, pada benda yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Tak mampu dibuat oleh manusia, ya Allah SWT berikan kepada Nabi bila mana Nabi tu ajak kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Maka Allah SWT akan memberi sokongan dia, ta'yid. Allah SWT akan sokong Nabi tu dengan bukti-bukti ni. Yang mana orang yang tak berapa yakin, akan yakin. Sebab dia kata, mesti orang akan fikir benda lagu ni tak mungkin ada kalaulah orang tu dakwa, dia kata, dia dakwa dia Nabi daripada pihak Allah Ta'ala, dia boleh buat mari benda ni. Sebab kalau orang tu kata dia ni daripada Allah Ta'ala, tiba-tiba dia berbohong. Dalam dakwaan itu dia berbohong. Lepas tu orang dulu dia akan kata tak mungkin dia berbohong atas nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong dia. Tak mungkin. Itu maknanya mukjizat. Jadi benda ni maknanya mencari adab. Jadi Allah SWT nak memberi sokongan kepada Nabi untuk meyakinkan umat dia. Cuma orang-orang beriman, iman dia tinggi, dia tak perlu pada mukjizat ni. Sebab dia yakin, sebab Nabi itu sendiri
Allah SWT telah jadikan latar belakang Nabi tu orang-orang yang dipercayai. Nabi sendiri. Apa hak Nabi Soleh tu? Marjuwan qabla hadha. Pokok dia kata tu, kamu ni orang harapan kita. Marjuwan. Kita duk agak ni. Boleh jadi kepala kita. Boleh jadi pemimpin kita. Tiba-tiba kamu mari canggah orang kita pula. Jadi sebelum ni kita agak. Jadi maknanya, demo tu harap Nabi Soleh jadi pemimpin mereka. Itu berarti perjalanan hidup Nabi Soleh sebelum dia dakwa dia jadi Nabi memang comel. Orang terima, orang nak latih dia jadi pemimpin. Tapi oleh kerana dia ajak pada tauhid, bercanggah dengan masyarakat pada waktu itu, budaya, kepercayaan pada waktu itu, jadi semua tasil. Tasil. Jadi Allah Ta'ala sokong para Nabi dengan mukjizat. Benda yang mencari adab. Jadi ia dikatakan mencari adab ni maknanya luar biasa. Sebab Allah SWT dalam ketetapan dia, semua benda yang berjalan atas dunia ni dengan ada sistem. Dia ada sebab musabab. Pisah menyebabkan luka, api menyebabkan terbakar. Gapo lagi? Semua dia ada peraturan dia, sebab musabab. Dan benda ni berjalan daripada dulu lagi sampai lagi. Hukum sebab musabab Allah Ta'ala tidak pernah berubah. Sebab apa? Sebab kehidupan manusia, dia bergantung pada hukum sebab musabab. Dia makan nasi, dia akan kenyang. Dia minum air, dia akan hilang dahaga. Dia sakit, dia makan ubat, sembuh daripada sakit dia. Jadi itu ketetapan Allah SWT buat. Kalau manusia ni tak ada ketetapan lagu ni, payah kehidupan. Contohlah, kita buat kelik anak pisah jelah berangin. Orang kata ni pisah jelah berangin. Tiba-tiba kita kita tahan tunggu-tunggu tu tubik pisah galak. Susah kita. Padahal pisah, sama-sama pisah. Kalau tanah padi, tanah padi, tubik-tubik ubi kayu. Susah. Jadi Allah Ta'ala buat peraturan tu. Kita usaha atas benda lagu ni dia punya sifat dia maka akan tu keluar ni benih padi akan keluar padi, tak akan tubik gandum. Allah Ta'ala waktu sampai lagu tu. Jadi benda ni dia berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh nak buat, tak mustahil. Allah Ta'ala boleh jadikan seorang tu katalah sembuh tanpa penyakit, tanpa ubat. Boleh. Tapi dalam peraturan Allah SWT, dia nak ada orang sakit, ada orang pandai berubat. Dan dia menyediakan bahan-bahan untuk dijadikan ubat. Bila begitu, itulah kehidupan kita. Kita kena cari doktor. Kita kena cari mana kena cari doktor. Doktor bahagia sebut ubat. Kita kena cari ahli farmasi. Ahli farmasi ni dia cipta ubat. Jadi Allah SWT lebih kepandaian pada manusia atas asbab musabab. Qada dan qadar berlaku. Ketetapan. Ada ketetapan ni, kehidupan manusia teratur boleh. Ada ubat, dia sakit. Ada ubat, dia sihat. Salah makan, penyakit. Lagu tu peraturan dia. Tapi oleh kerana manusia ni, bila dia takluk sangat, hati dia tu kuat sangat dengan sebab, pakai kepala nampak penado. Tak kerja pening tu. Tak ada fikir. Sebab dia fikir kerja ni lah, makan gaji ni lah akan memberi rezeki kepada dia. Tak ada kerja, pening. Mecok dengan Allah Ta'ala. Kalau orang zaman dulu ada sebut, dia tanah terbakar. Mari banjir, habis bunuh. Mecok dengan Allah Ta'ala. Bapa gini. Dia tanah tak jadi. Jadi orang ni bila dia bergantung kepada sebab, dia tidak dapat musabbibul asbab. Dia memberi sebab. Dia menyediakan benda ni jadi gini, sebab gini, Allah Ta'ala berlaku. Jadi manusia ni bila dia nampak sebab musabab, dia nampak hatu sebab hakiki. Kedah dia, ubat dia, tak ada. Mula. Jadi Allah Ta'ala nak orang beriman ni, dia kena nampak bahawa di sebalik sebab musabab ni Allah. Maka sebab itulah
Jara-jara berlaku benda yang mencari adab. Benda yang mencari adab. Maknanya manusia duk yakin api mesti membakar. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan api tidak dapat membakar. Jadi pada ketika tu orang akan nampak umat Nabi Ibrahim pada ketika tu akan nampak memang Nabi Ibrahim ni dia duk balik Allah Ta'ala, dia tak terbakar, memang dia telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Cuma bila manusia ni dia kaji macam-macam. Tak. Dia kaji cara sihir lah. Dia minta dengan gotu ni ada benda-benda luar biasa juga tubik daripada dia. Disebabkan dia manipulasi. Dia minta bantuan benda-benda gaib, jin, iblis, puja apa semua ni mari tolong dia. Jadi dalam keadaan dia tidak taat perintah Allah, dapat benda yang ajaib lagu ni itu dalam kitab ni kata istidraj dia panggil. Allah Ta'ala wi tu setengah daripada tu guru kita kata wi dengan mecok lah. Rembah gem gitu. Ataupun nak suruh kita ni galib, nak suruh orang tu galib, dia rasa dia berkuasa. Sedangkan benda berjalan mengikut sebab musabab ni di Allah kehendak Allah Ta'ala. Benda yang berlaku di luar adat ni pun kehendak Allah Ta'ala juga. Semua ni kuasa Allah Ta'ala. Jadi mukjizat benda yang sabit dan berlaku pada Nabi bila pada Nabi tu mengajak manusia kepada Allah, dia ngaku dia Nabi bagi pihak Allah Ta'ala. Itu panggil mukjizat. Kemudian wal karamat lil awliya. Karamat ni juga berlaku kepada awliya. Maknanya benda mencari adab. Ada juga berlaku kepada anbiya. Kepada awliya. Maknanya di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni, bila mana dia bertakwa kepada Allah, dia beriman, jaga syariat, maka kadang-kadang ada Allah SWT nak tolong dia. Allah Ta'ala nak tolong dia, di mana dia dapat apa hak dia nak. Katalah dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allah SWT kurniakan. Mana katalah dia contoh berlaku kepada Sayyidina Umar. Tengah dia khutbah tu dia boleh hoyak. Di belakang kamu tu ada musuh. Maknanya Allah SWT berikan kepada dia benda yang luar daripada adat, dia dapat menyampaikan kepada tentera dia yang ada di jauh tu. Allah SWT tunjukkan kepada dia. Allah Ta'ala nak beri kemuliaan pada dia. Sebab apa? Sebab dia ikut syariat. Dia ikut syariat. Sebab itulah dalam bab ni, kalau Nabi tu dia mari daripada pihak Allah SWT, maka Allah SWT akan tolong dia dengan macam-macam mukjizat. Macam mana kita baca dalam hadis-hadis Nabi, makan dia hak untuk 10 orang tu, boleh makan sampai 70 orang, 100 orang. Zaman Nabi. Begitu juga Allah SWT beri kepada wali ni. Mana bila Nabi dia kata dia daripada pihak Allah Ta'ala mengajak manusia kepada agama Allah, maka Allah Ta'ala beri pertolongan pada dia. Sebab dia Nabi disokong oleh Allah Ta'ala. Kemudian para wali ni, apa dia dapat juga benda-benda karamat luar biasa ni. Yang dikatakan karamat ni asal daripada perkataan karamah, kemuliaan. Yakni Allah SWT nak memberi kemuliaan kepada orang yang ikut Nabi. Orang yang ikut Nabi betul-betul ni, Allah SWT akan beri kemuliaan kepada dia, bukan setakat di akhirat dengan dapat pahala, dia dapat pertolongan di dunia ni. Allah SWT akan beri pada dia benda-benda yang luar biasa. Natijah daripada dia patuh kepada syariat. Sebab itulah orang tasawuf ada sebut juga. Kalau kamu dengar kalau kamu dengar orang tu boleh naik, boleh terbang, boleh jalan atas air, mu tak sebelah lah. Mu tengok dia semaya kau tidak, dia puasa kau tidak, dia jaga syariat kau tidak.
Maknanya benda tu boleh kalau nak. Kalau nak boleh. Cuma wali-wali Allah sebenar ni dia bukan nak keramat. Tu butir dia. Dia bukan cara beramal nak keramat. Orang kita ni dia ada beramal. Baca qul Allah tu malam 400 kali nak keramat ni. Macam-macam. Jadi keramat tu bukan benda yang dicari. Bukan ada amalan khusus nak dapat keramat. Tak ada. Keramat ni karamah. Maknanya hasil daripada orang tu jaga perintah Allah Ta'ala betul-betul ikut syariat Nabi. Bila dia minta dengan Allah Ta'ala, minta pertolongan, Allah Ta'ala beri pertolongan pada dia. Dengan tidak semena-mena. Maknanya karamat ni bukan dicari. Maknanya kita beramal ni bukan kita nak benda luar biasa. Cuma orang kita ni, dia tu guru tu masai mulut dia. Keramat lalu dah. Ya sebenarnya doa ya. Doa. Maknanya kalau orang tu betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala, dia minta dengan Allah Ta'ala boleh beri. Jadi cuma orang kita kata, dia ada keramat tu, mulut masai. Padahal bila seseorang tu jaga molek, Allah Ta'ala akan tolong dia. Dan orang yang cari keramat ni masalah. Sebab kalau dia ikut tarekat ke, dia ikut tasawuf ke, dia beramal ke, zikir-zikir ke apa, kalau dia nak cari dunia, benda pelik, benda dia tak dapat boleh naik tiket tak lu, tidak keramat tu. Itu panggil ilmu dunia. Siapa-siapa boleh dapat. Cuma jalan dia tu banyak tak betul. Sebab tidak disyariatkan lagu tu. Tak ada. Supaya tiket tak lu. Masa pergi dulu ada sahabat kata boleh terbang. Cum terbang. Cuma musuh nak tiket pun dia pun terbang. Ngelak pun. Ada. Ikut. Sebab musabak juga. Itu kata tu. Nabi-nabi dia tawasah dengan mukjizat. Begitu juga para wali Allah ni, walaupun Allah SWT beri keramat pada dia, bukan bagi sihir. Bukan bagi nak nunjuk. Cuma bila ada orang minta, dia tolong doa. Minta daripada Allah SWT, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Tidak kata tak ada biti. Ambil kertas, dah ambil daun, buat pergi beli. Tak ada lagu tu. Kalau ada pun bukan barang boleh kita nak gagal. Dia satu perkara. Bab karamah ni hak tadi, syarat karamah kemuliaan yang Allah SWT nak beri pada orang bila mana dia ikut Nabi. Satu lagi karamah ni, dia bukan barang kita nak jajah. Kau ada karamah ni, lihat lagu tu penuh. Ataupun dia anak murid Syekh. Dia kata, tok guru hamba hebat, keramat banyak keramat dia. Kahwin nak ayat malam ni 2 baru. Mula-mula kahwin nak ayat lagi. Tapi mula-mula ni 2 lu kahwin nak ayat. Lagu tu penuh. Karamat ni dia tak boleh nak jajah. Dan benda ni hamba baca dalam kitab Dr. Syed Ramadan Buti. Dalam syarah hikam dia tu, jilid berapa tak ingat dah. Dia kata antara fenomena yang berlaku menyebabkan perbalahan antara tarekat-tarekat. Tarekat-tarekat ni yang balah juga, dia bersaing juga macam-macam tarekat lah. Idrisiyah, Qadiriyah, macam-macam jadi tarekat. Idrisiyah pun dia ada pula. Idrisiyah ni bukan kata Idrisiyah saja, dia ada tambahan. Macam-macam. Jadi fenomena yang berlaku dia perbalahan, persaingan antara tarekat-tarekat ni nak berebut anak murid. Nak suruh ramai pengikut. Nak suruh ramai pengikut ni pun satu masalah juga, benar. Populariti lah, suhu. Yang ada fan dia. Kalau kurang fan, cek. Jadi cara nak tarik tarekat guru dia ni, ahli dia ramai daripada tarekat satu lagi, dia akan katalah, tok guru saya ni, ketua tarekat saya ni, keramat-keramat dia. Dia dakwa. Kawin hana pun naik angin lah. Dan mau tak kenal lagi tok guru kawin. Tok guru kawin dia juga keramat. Jadi masa itulah kita boleh dengar macam-macam cerita pelik.
Gini. Puncanya apa? Jaja cerita keramat Tok Guru. Keramat Tok Guru, keramat wali-wali Allah ni benda yang tidak dinafikan ada. Ada berlaku. Kadang-kadang berlaku kepada Tok Guru, anak murid tengok, anak murid ni lah. Dia nak sipel ke, dia nak jaja. Dia nak viral. Jadi itu jadi modal kepada dia nak promosi tarekat dia. Jadi bila masing-masing cerita ni dia nampak dia sebut kelebihan Tok Guru dia suruh masuk tarekat Tok Guru dia ni, dah. Jadi dia nak jadi khalifah ni. Dah. Maka dia pun sebutlah. Kawan tu dengar, naik angin dia pun cerita. Buat. Jadi dia buat ni kat kalau bagi ada tak apa, bagi tak ada. Jadi itu kalau kita baca dalam kitab-kitab ni macam-macam keramat, macam-macam. Ada sebut perempuan kita nak sebut tak gambar juga. Dia sebut Tok Guru ni dia gistu payudara kawan ni. Dia zina tu berarti zina. Macam-macam cerita. Nasabah jamuh bahagia tu tiba-tiba boleh keramat. Ya keramat dia kena ikut syariat. Dia kena ikut syariat. Jadi karamat benda ada. Itu sebagai mubasyarat. Mubasyarat ke mubasyirat. Benda-benda yang Allah SWT nak beri sebagai kabar gembira. Jadi hak masalahnya bila benda tu wajah gagal. Jadi kalau orang tu dia bertakwa kepada Allah Ta'ala akan tunjuk. Sebab benda ni janji Allah Ta'ala dah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pada Allah SWT, Allah SWT akan beri pada dia jalan keluar. Mana dia ada apa masalah, ada jalan keluar. Sebab dia takwa. Jadi jalan keluar yang Allah SWT beri kepada dia dengan sebab dia bertakwa, itulah karamatnya. Tu karamat. Cuma kalau nak sebut kan banyaklah. Kalau kata sahabat, tabi'in, ulama-ulama dulu nak sebut, dia tak nak sebut tapi dia tahu dah. Kalau sebut benda ni iman dia sendiri pun rasa. Jadi bukan sifat wali Allah lagu tu. Sifat wali Allah ni dia suka pendamkan. Sebab fitnah pada diri dia, fitnah pada anak murid. Jadi nak dapat karamah ni Allah Ta'ala boleh bagi. Bila mana kita bertakwa, dan karamah tu sendiri benda yang pelik ni bukanlah benda yang kita nak dicari melalui amalan-amalan tertentu, tidak. Jadi orang salah faham dalam bab ni, dia kata kita ikut tarekat akan dapat karamah. Tu rosak. Kita belajar tasawuf kita akan dapat karamah, benda-benda pelik. Tu salah. Penyelewengnya. Dia tidak ada kaitan antara ilmu tasawuf membersihkan diri dengan karamah. Sebab karamah tu benda Allah Ta'ala nak beri kepada wali dia. Jadi orang belajar tasawuf benda tentu lagi dia jadi wali. Kena ingat. Sebab wali-wali ni dia kena ada takut pada Allah Ta'ala. Dia kena ada takut pada Allah Ta'ala. Kena ada keyakinan pada Allah Ta'ala barulah layak dipanggil wali. Ni kita kena baca lah. Ayat kita baca dah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia ada kalau kita tadabbur molek situ tu. Kunci nak jadi wali Allah ada situ. Kesimpulan dia yakin pada Allah Ta'ala, patuh pada syariat, akan jadi wali Allah Ta'ala. Bila jadi wali Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan. Bila kita berdoa, Allah Ta'ala akan perkenankan. Jadi wali Allah ni dia mendapat kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Dia akan dapat kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dan ini benda yang tidak mustahil. Benda yang tidak mustahil. Cuma tak jadi bagi sihir demon ni. Demon ni tak buat sihir. Kemudian ada juga disebutkan oleh ulama, dia kata istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Kalau orang tu dapat istiqamah dengan amal agama, perintah-perintah Allah Ta'ala, ajaran Nabi, sunnah Nabi, dia dapat istiqamah, itu sebenarnya lebih baik daripada 1000 karamah. Benda pelik-pelik.
Sebab kalau dapat istiqamah ni pun pelik dah. Pelik ni kalau kita boleh istiqamah tahu agama. Maknanya dia yang muda apa tua tetap istiqamah. Semaya, dah puasa, zakat, haji, hubungan dia dengan orang tua orang ni, dia jaga molek betul-betul ikut kehendak Allah Taala, istiqamah tu. Mana pelik. Jadi hak ni lah ulama kata al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah tetap teguh di atas ajaran agama yang benar lebih baik lagi daripada 1000 karamat orang cari. Jadi kita ni wali Allah atau tidak, tu kena tanya diri kita sendiri lah. Bila kita wali Allah Ta'ala, kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi. Cuma kena ingatlah sipir dalam bab doa ni, ada kita dapat lalu, ada kita tidak dapat. Kalau kita dapat, jangan derah lalu. Terutamanya kita tu lebar ni. Kata kita ustaz, tak sedah orang lain nak ke ustaz. Nak ke ustaz juga, mai ajak. Orang lain tak jadi. Ada orang ayat kita lagu tu. Nak kira lagu mana? Kita ustaz minta dah orang tu orang ni mai ajak. Tak berapa nak itu. Tapi kalau ustaz, kita jadi semua. Atau kita tak tinggal ustaz. Jadi kita demo kata lagu tu kan. Lagu mana? Lagu mana? Kalau kita terkesan, kalau kita terkesan cel, maknanya kita bukan sebenar-benarnya. Kalau kita kata, doa pakat doa belaka, ikhlas belaka, kat tu wi. Kalau kita tak boleh tu mula-mula kena ajak kita tu. Wi lagu tu pula kan. Ya. Pahecel pula. Kita pula jaga pula. Jangan tinggal apa kalau mai ajak. Kalau lagu tu kan. Jadi apabila orang lain nak jadi wali Allah Ta'ala, nak minta dekat, dapat orang lain tu, macam tak ada peluang lah, kena gantung dia juga. Jadi dalam bab ni, siapa-siapa doa ikhlas pada Allah Ta'ala, dia patuh pada perintah Allah Ta'ala, maka dia ada peluang menjadi wali Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bagi pertolongan kepada dia. Jadi yang penting kita cari redha Allah Ta'ala melalui patuh pada perintah-perintah dia. Dia nak beri macam-macam kemuliaan pada kita, itu kehendak dia. Kemudian ada lagi tu kita sambung pada minggu depan lah, sekali habis sambung kena hari. Setakat saja aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.